Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana malam ini kita dapat sambung perbincangan kita dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kita telah masuk surah Al-Anbiya, iaitulah surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat ke-6, iaitu dalam perbincangan itu antara benda yang disebut ialah Allah SWT menceritakan kepada kita tentang kelekaan ataupun kelalaian orang-orang yang tidak beriman ini tentang kedatangan hari kiamat. Dan mereka juga mempermain-mainkan wahyu ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi, terutamanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menuduh Nabi ini adalah seorang penyair ataupun penyair lah, bahasa Melayu kita penyair, syair kan, penyair. Dan mereka meminta supaya Nabi ini membawa bukti kerasulannya, ataupun dalam bahasa lain kita panggil mukjizat. Mukjizat seperti mana nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang terdahulu bawa. Walau bagaimanapun Tuhan jawab, dia kata adakah mereka ni akan beriman kalulah nabi-nabi dan rasul ini buat mari mukjizat. Sedangkan lepas-lepas tu walaupun mukjizat tu jelas di hadapan mata, tapi mereka tidak juga beriman. Malam ini kita sambung ayat seterusnya, masih lagi perbincangan tentang rasul-rasul dan nabi. Iaitu ayat 7 ni Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, dah kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, dan mereka ni bukan malaikat. Maka bertanyalah kamu kepada ahli zikr jika kamu tidak mengetahui. Bawah ni dia tulis bahawa bagi menolak fahaman kaum kafir musyrik yang mengatakan bahawa seorang rasul itu semestinya dari malaikat, dan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad SAW kerana dia seorang manusia seperti mereka. Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat ini bahawa rasul-rasul yang diutuskan sebelum itu adalah semuanya manusia belaka. Jadi tu riwayat orang Arab ni persoal apa atas manusia jadi rasul, apa tak atas malaikat. Lalu Tuhan jawab dalam ayat ni, nabi-nabi ataupun rasul-rasul hak mari sebelum Muhammad ni bermula daripada zaman rasulnya ialah Nabi Nuh lah. Nabi Adam tu dia rasul, dia nabi, sebab masa tu tak ada umat kecuali anak dia. Jadi rasul betul-betul ni yang bawa risalah yang ajak orang ni ialah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bermula pada Nabi Nuh ni semuanya lelaki belaka, tak ada orang perempuan seorang abud, dan tidak ada malaikat, semuanya lelaki belaka. Jadi Nabi Muhammad ni oleh kerana dia ni rangkaian ataupun rantaian daripada rasul-rasul, maka dia juga adalah manusia biasa yang Tuhan pilih. Dan seterusnya dalam ayat ni dia kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui ataupun ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ahli zikir yakni orang-orang yang mengetahui tentang kitab-kitab Allah. Ayat ini menjadi dalil bahawa orang-orang yang tidak mengetahui sesuatu perkara hendaklah bertanya kepada orang-orang yang mengetahuinya, terutama dalam soal-soal agama. Asalnya ayat ni dia kata kalau aku atas sebelum Muhammad ni manusia biasa, boleh tanyalah umat-umat yang terdahulu, maksudnya ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta, padri-padri yang ada ni, nabi-nabi yang sebelum ni mereka apa ataupun orang. Itu satu maksud ayat ni. Mungkin tanyalah demo ni. Sebab demo ni ada pengetahuan, ada kitab suci dengan dia. Jadi kita tanya, ada keutusan yang dihantar kepada mereka ni malaikat. Kemudian yang kedua adalah konteks yang umum. Ayat ni beri satu panduan kepada kita, satu dasar dalam kehidupan, terutama dalam mencari ilmu.
Dan mencari ilmu ni kita kena cari orang yang tahu. Yang dalam istilah ni Tuhan kata ahlu zikr. Ahlu zikr ni ialah orang yang mengetahui, orang yang berilmu, terutamanya dalam soal agama. Kena ada tempat rujuk. Ada tempat rujuk. Kalau ni orang guna istilah pakar rujuk, orang panggil konsultan. Jadi dalam semua bidang ni dia ada tempat rujuk dia. Orang-orang yang ahli. Dalam bidang seni bina ada arkitek, dalam bidang undang-undang ada pegawai ataupun lawyer, dalam bidang kejuruteraan ada engineer, dalam bidang perubatan ada doktor, dalam bidang pertanian ada pakar dia, pegawai pertanian. Jadi semua ni ada orang yang boleh kita jadikan tempat rujuk, tempat kita bertanya. Jadi dalam semua bidang ni prinsip ataupun kaedah yang Tuhan beri kepada kita ialah kena tanya. Bila kita tak tahu dalam satu bidang, kena cari orang yang tahu, tanya dia. Gapo hak sebenar. Dan jangan kita duk kecek ikut dia. Duk kecek ikut dia, ikut sedak kita, ikut telitah. Ataupun dengan maklumat yang terhak. Kita boleh jadi gaji baca dalam bidang sains, kalau kita baca dalam bidang perubatan, kita tahulah, tapi tak serupa dengan ahli dia. Tak serupa dengan pakar. Doktor pun bukan semua pakar. Sebab tu dia ada general practitioner, ada apa ni, pengamal awam, dia ada doktor bahagian tu doktor. Dan sebab tu disebut kalau macam USM tu dia ada doktor pakar. Bila istilah doktor pakar ni dia tempat rujuk. Pakar kanuk-kanuk, pakar beluh, pakar apa ni, bahagian patuh, bahagian telinga, bahagian hidung, bahagian beranuk. Dia ada belaka pakar. Jadi inilah ahlu zikri. Ahlu zikri. Hari ni kita ni lupa betul ni. Sebab tu saya selalu sebut kita kecek ikut dia belaka. Terutama dalam bab agama. Bab agama kan pandai kita pada Tok Peti. Siapa Tok Peti pun kena minta maaf dengan artis. Jadi pelik kita dengar bunyi pelik. Tok Peti kecek dari segi kaedah hukum, pandangnya agama. Tapi pandai artis pada Tok Peti. Siapa Tok Peti kena minta maaf. Jadi bagi saya tak kena lah. Minta maaf tu tak kena. Kita jadi Tok Peti. Jadi itu contoh hak kita kena ingat. Fas'alu ahla zikri, maka hendaklah kamu bertanya mereka yang tahu. In kuntum la ta'lamu, sekiranya kamu tidak tahu. Supaya cerita saya royak 2-3 kali. Seorang tok guru ni ngajar tafsir lah juga. Dia kata dalam Quran ni Tuhan royak belaka. Semua benda ni ada belaka. Dia baca ayat ma faratna fil kitabi min syai'in. Kami tak tinggal apa satu pun dalam Quran. Ada belaka. Dan Quran ni tibyanan, menjadi penjelas kepada semua perkara. Jadi esoknya mari orang puai rumah dia. Mari rumah tok guru tu, tak tahu dia nak sudi ke nak ke apa. Dia kata tok guru ayat Malik ngajar Quran ni ada belaka pengetahuan dalam itu. Lah ni hangpa nak minta ajar hangpa lagu mana nak buat roti. Nak buat roti. Tanya tok guru ni. Tok guru tak apa ni. Turut aku. Dia turun pakai baju molek apa turun aku kata. Nyoh gi. Ambil dulu kan tak payah naik kereta ke apa. Nyoh gi kedai roti. Kedai roti bakery tu. Siapa di kedai roti? Dia kata mungkin tanya lah duk dalam. Kalau buat roti. Lagu mana nak buat roti? Orang puan ni tak puas hati. Dia kata tidak kau, tok kata dalam Quran, kamu nak tengok gapo dalam Quran ni hak nak buat roti. Dia tahu Quran dah lah ni aku ayat ni. Lalu dia bacalah ayat ni, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Maka hendaklah kamu bertanya kepada orang yang tahu, sekiranya kamu tidak tahu. Jadi lah ni mu tak erti nak buat roti, kita tanya orang buat roti lah. Itulah Quran ajarnya, dia ajar kaedah umum, prinsip, dasar. Lepas kita apply lah. Makna tu dalam kehidupan harian kita. Kalau Quran ni main nak cerita belaka, royak bak roti. Roti berapa jenis roti ada? Tebal Quran. Hak setahun ni pun tak habis baca dah. Duk baca Yasin yang pada jemaah. Tu yang kitanya. Jadi kalau ada cerita buat roti, roti macam-macam, roti payah. Roti payah pula ada cheese. Ada gapo macam-macam apa? Roti bulat, roti butu, roti manis, roti jagung, roti hot tu tak ada bilik, roti bakar, roti goreng. Oh Allah, macam-macam. Jadi kalau semua Quran nak ajar sosok,
Tak cakap piku Quran. Tu baru bak roti. Tak kira lagi bak lagu lain, pero lembu lagu mana. Sebuti kitab pula pero kambing lagu mana. Inilah bijaksananya Quran ke bijaksanaan Tuhan. Dia beri satu kaedah umum, prinsip asas yang kita boleh guna pakai bila-bila. Kalau kita belajar silat kan, tok guru dia ajar lakon-lakon asasnya. Tumbuk buai tepih ke apa buat. Tu ya patut kita guna. Ya tak ajar ni kalau nak gocoh belakang jambe. Ni nak gocoh atas getok, ni nak gocoh dah tempat speed. Dia tak ajar. Dia ajar kaedah asas. Asas tu kita pandai-pandai lah guna pakai. Kalau kita tempat speed lagu mana buah nak pakai. Kalau orang ramai lagu mana. Tu nak ayat kaedah. Kaedah ada. Jadi kebijaksanaan Tuhan dalam Quran tu dia mari satu prinsip umum. Tapi semua isu ni kalau kita baca Quran itu berlaku. Bak kehidupan, bak ekonomi, bak jiwa manusia, bak apa cuma atas kita yang gali. Atas kita. Dan kalau kita cari temu sebab tu setengah orang dia nak rojok Quran ni dia minat bomo. Boleh bomo lah ke dia. Macam-macam boleh ke dia. Guna ayat Quran. Awak bomo macam-macam. Kadang-kadang tak kena lagu. Saya ingat masa saya di UAE. Ada seorang buduk tu, dia ada masalah. Kita panggil soal siasat dia ke apa. Tu cerita dia amal ayat ngasih. Mau ayat ngasih. Dia temuk dia ajar. Kita lawat tanya ke apa dia ayat ngasih hok mu ajar. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa bi paruk nisa kata. Ayat tu makna jauh jengak dengan ayat ngasih. Jadi dia baca ayat tu dia sebab tu budak-budak lelaki banyak kena ke dia. Pakat dia mengorak dengan dia. Tuan tak ada belah mana. Tengok ke tuan tak boleh masuk pertandingan Ratu Cantik. Kita boleh kata gitu. Nak kata uduh, tidak uduh. Orang ni semua comel. Tuan buat comel belakang. Tapi tak boleh masuk kategori Ratu Cantik. Rupanya ayat waja'alna min baini aidi. Saya suka sorang apa. Tu ayat ngasih pun. Tak boleh. Bukan dia berjodoh juga. Pasal dia buta mata. Dia tak nampak rupa tu. Tu nak ayat. Tu nak ayat salah bunuh lah. Tapi jadi hijau ke dia. Jadi hijau dia sebab dia yakin. Jadi orang ni balik pada pembicaraan kita. Ini dasar umum. Kaedah asas yang Tuhan beri pada kita. Jadi dan kita boleh guna pakai dalam semua bidang kehidupan kita. Kita cari orang yang pandai. Cari orang yang tahu bila kita ada apa-apa. Jangan kita buat tak tu kalu. Seterusnya Tuhan kata. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Dan kami tidak menjadikan rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak makan dan tidak minum. Dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya di dunia. Yakni rasul-rasul itu manusia seperti kamu. Mereka makan minum, beranak pinak, sakit pening dan kesudahannya mati. Keistimewaan mereka ialah mendapat wahyu dari Allah dan menjadi utusannya yang menyampaikan perintah-perintahnya kepada umat manusia. Jadi Nabi dengan Rasul ni maknanya serupa kita. Dia makan, dia minum, dia sakit, dia demam, dia berasa ada perasaan kepada dia, letih, kecewa kadang-kadang itu. Ada berlaku dengan dia tu. Beranak, menikah, beranak. Ada berlaku. Jadi nak ayat dia ni manusia biasa. Kalau kita tengok apa ni, ulama sebut apa, Tuhan pilih manusia biasa. Jadi Nabi dengan Rasul. Pasal nak ayat kita, perintah agama ni sesuai dengan manusia dan manusia boleh buat. Kalau panggil wika malaikat, kita boleh bahas. Malaikat tak apalah. Tak ada dosa, mungkin dia tak ada nafsu. Malaikat ni tengok orang puas pun tak rasa apa. Moga dia tak ada jenis. Dia tak ada jantin. Nak kata lelaki pun dok, puai pun dok, pondek jauh sekali. Jangan lama kata malaikat ni dok jantin tu pondek kau ustaz. Dok. Pondek tu sajak yang. Pondek je. Lain pada tu. Jadi tidak lelaki, tidak perempuan. Ada orang tanya lagu mana tidak lelaki, tidak perempuan. Ada benda yang tak ada jantina. Yang tamu sebut mula ke Dr. Harudin masa dia mengajar mula. Dia royak. Jadi orang-orang Cina, pelajaran mata pelajaran itu ZI ni,
Di UKM tu, tamadun Islam ni orang bukan Islam kena ambil. Jadi pokok Cina dengan dia ni heran bila kata malaikat tak ada jantina sebab dalam kepala dia mesti tak ada tidak jatuh tino. Jadi tertanya-tanya dia. Dr. Harudin ambil nyapu apa item. Kan engkau ngajar lu nulis-nulis pada sapu. Dia ambil nyapu apa item tu dia tanya. Ni jatuh ke tino? Nyapu apa item jatuh ke tino? Tidak jatuh, tidak tino. Tu jadi seolah gitulah. Ada benda yang tak ada jantina. Walaupun pokok betik ada jatuh tino, basika jatuh, basika tino. Ada belaka, tapi ada jenis benda yang tak ada jantina. Contohnya lah kata-kata. Botol air ni. Jatuh ke tino? Tak. Kalau tentunya bukan BM. Sebab warna hijau. Kalau tentu botol air ni. Tapi jatuh ke tino? Tak boleh nak kata. Apa sebab memang sifat. Memang dia ni jenis tak ada jatuh tin. Tu je bagi dia. Banyak lagi kita tengok. Handphone ni ada lelaki ada puan. Tapi ada benda memang tak ada gelah. Cawai ke apa ni. Tak ada jatuh, tak ada tin. Jadi begitulah juga Tuhan buat malaikat ni tak ada jatuh, tak ada tin. Tapi kalau ambil malaikat, orang kata malaikat bolehlah semaya sokmo, bolehlah puasa sokmo, bolehlah juru. Mungkin dia tak ada perasaan. Dia tak lapar sebab kita. Kita ni duduk mata cari roti sana. Duduk mata cari minum air. Malaikat tak ada belakang. Jadi sebab itulah kata ulama, Allah SWT sengaja pilih manusia. Supaya apa? Supaya orang tak boleh bakit. Jadi orang tengok, oh boleh buat bagian ni. Boleh buat. Cuma atas kita lah. Kalau kita usaha, boleh. Itu ayat contohnya gitu. Jadi sebab itulah Tuhan sengaja pilih manusia yang makan, minum, pergi mari, apa semua ni sebagai suatu hujah kepada kita bahawa Islam ni sesuai dengan fitrah manusia dan boleh diamalkan dalam kehidupan kita. Kita boleh puasa, kita sanggup. Walaupun kita ni bahasa jenis makan semua, tapi kita boleh sebab apa? Sebab apa? Hak lebih kuat dalam diri kita jiwa. Jiwa kita ni sebenarnya lebih kuat ni. Sebab tu orang boleh susah, boleh gapo kerana jiwa dia gagah. Supaya orang nak apa ni, hak nak jadi askar. Kalau tengok askar ni bukan orang biasa boleh jadi askar. Latihan dia nak jadi bombo, kita tengok Allah kena ukah, kena gapo tu, tapi dia boleh buat apa-apa sebab jiwa dia kuat. Jiwa dia kuat ditambah dengan fizikal dia boleh laksana, okey. Jadi agama pun lebih kurang gitulah nak suruh kita faham dalam bab ni. Dan Nabi Rasul ni pula siapa masa mati ataupun wafat. Kita kata wafat ataupun matilah bahasa Melayu kita ni. Tak Melayu juga. Mati ni asal pada bahasa Arab. Mata yamutu. Mati. Mati yung. Kalau baca ke Arab kan mati yung. Mati. Bahasa Melayunya meninggal dunia. Itu bahasa Melayu sungguh. Meninggal dunia. Mati ni asalnya daripada bahasa Arab. Mata yamutu. Mata yamutu maut. Jadi mati juga ni. Kemudian seterusnya disebut summa sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Kemudian kami tepati janji kami kepada mereka, iaitu kepada rasul-rasul tadi, lalu kami selamatkan mereka dan sesiapa yang kami kehendaki, dan sebaliknya kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Yakni kesudahannya rasul-rasul itu berjaya sebagaimana yang kami janjikan, dan binasalah kaum kafir yang menentainya. Maknanya Nabi Rasul ni susah lagu mana pun dalam kehidupan dia, dalam perjuangan dia, akhirnya Tuhan beri kejayaan. Kejayaan yang besar ialah selamat daripada azab dunia, bencana yang kita sebut. Nabi Nuh ni kalau nak kira bilangan orang masih Islam tak ramai. Dalil lebih kurang kalau kita baca tak sampai 100 orang. Anak dia sendiri pun tak remeh dengan dia. Tapi Tuhan beri kejayaan ke apa? Orang lain semua tergelar air, mampu kerah. Orang bukan Islam ni, dia dengan pengikut dia serta binatang-binatang yang dia pilih pada waktu itu selamat. Duduk atas bahtera dia. Bagi kita tengok apa lagi? Kaum Ad, kaum Samud. Tuhan beracun dengan gepor. Tuhan baca dengan pekik-kek daripada langit, hujan batu, angin ribut taufan. Tapi Nabi
Nabi Soleh dengan Nabi Hud yang dihantar kepada Ad dan Samud ini akhirnya selamat. Tak ada kena apa-apa. Jadi semua ni berlaku dalam sejarah. Mana Tuhan akan selamatkan Nabi-Nabi ini dan Tuhan akan musnahkan kaum-kaum dia. Walaupun ada Nabi yang dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya ni antara Nabi yang mati dibunuh. Dan ada lagi Nabi-Nabi yang tidak dikenali yang dibunuh. Iaitu Tuhan kata perangai jahat Bani Israel ini ialah wa qatlihimul anbiya. Mereka membunuh Nabi-Nabi mereka. Sebab Bani Israel ini Nabinya ramai. Bukan setakat Nabi Musa, bukan setakat Nabi Harun, bukan setakat Nabi Isa, tapi ramai. Macam-macam. Pengikut Nabi Isa sendiri pun nama macam-macam. Lepas pada Nabi Musa sendiri. Tapi banyak itu kita tak tahulah. Tapi dalam Bible ada disebut beberapa nama ni. Joshua, Levi, apa semua ni ada disebut dalam Bible itu. Tapi sebahagian besar Nabi ni mati dibunuh oleh kaum Yahudi. Orang jahat Yahudi ni, Bani Israel ni yang mula lagi. Bukan setakat bunuh orang Palestin, Nabi dia pun dia bunuh. Jadi kalau boleh bunuh Nabi ni tak pelik kalau dia bunuh budak-budak di Palestin, di Gaza. Tak pelik kalau dia bunuh orang puai bom hospital, tak pelik. Sebab setara Nabi lagi dia bunuh. Nabi ni tak ada manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dibunuh. Dia tu sebut tu waqatlahumul anbiya, waqatli ada dua tiga ayat. Waqatlihimul anbiya, waqatlahumul anbiya ni mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Dia ni. Ada tapi majoritinya Tuhan beri keselamatan. Tuhan beri kejayaan dengan cara-cara yang berbeza. Kemudian ayat seterusnya Tuhan kata laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad sebuah kitab iaitu Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka mengapa kamu tidak memahaminya, iaitu bersyukur akan nikmat yang besar itu. Jadi Tuhan nak tambah keyakinan kepada Nabi. Dia berdepan dengan macam-macam cabaran. Orang pertikar dia kata dia ni penyair, orang kata dia ni tipu, orang kata dia ni adghas ahlam khayalan dia ya Quran ni. Lalu Tuhan sebut sini sebagai satu pengukuhan. Kalau aku beri kamu ni Muhammad, benda yang istimewa. Suatu kitab suci yang istimewa yang mari daripada langit mengandungi kebaikan kepada diri kamu dan kepada manusia. Sebab Quran ini adalah mukjizat yang hebat, melebihi mukjizat-mukjizat yang lain. Sebab mukjizat lain ni berlaku zaman tu ya. Kisah Nabi Musa berlaku zaman dia. Kita tak boleh tengok, cuma kita baca dalam Quran, dalam hadis. Begitu juga mukjizat nabi-nabi lain. Tapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kerana dia Nabi akhir zaman, maka Tuhan beri satu mukjizatun khalidatun. Ada satu tulisan orang sebut, Quran ni mukjizatun khalidatun. Suatu mukjizat yang kekal pah bila-bila. Sapalah kiamat. Sebab tu Quran ni orang tak boleh nak cabar siapa hari ni. Sebab salah satu sifat mukjizat ni dalam takrifnya ialah yatahadda. Dia mesti mencabar. Dan cabaran ni orang tak boleh lawan. Jadi Quran ni sampai hari ni pun lo ni zaman ilmu, orang kecil ilmu, sains dan teknologi. Bagi orang kecil hari ni kalau kita rujuk ada dah dalam Quran. Mari daripada Quran. Sains-sains hok kembali ni, hok barat buat hari ni hasil daripada orang Islam dulu. Orang Islam ni ilmu-ilmu hok zaman lo ni perubatan baik gapo ni mari pucuk mari pada orang Islam. Orang Islam yang berada di Sepanyol pada waktu yang menubuhkan universiti-universiti, melahirkan saintis-saintis yang hebat, penemuan-penemuan inilah yang orang putih kembangkan, develop. Dia develop, dia expand, lepas tu dia tingkatkan lagi research dia ke apa semua, akhirnya boleh tubik sampai hari ni. Tapi mari mana? Mari daripada tamadun Islam. Tamadun Islam ni mari mana? Mari daripada Quran dengan hadis. Tu pucuk dia. Jadi dunia hari ni terutai budi dengan Islam. Cuma karuknya ahli-ahli sains moden ni dia tinggal agama. Pasal pengalaman dia dengan gereja. Kita saya sebut dulu ke waktu pada zaman zaman Inquisition. Bila zaman Enlightenment mari, dia mari zaman Inquisition.
Iaitu gereja-gereja ni tekan ahli-ahli sains ni. Menganggap mereka ni sebagai ahli sihir. Buku-buku demo ni dibakar. Buku Copernicus, Galileo, apa semua ni bakar. Jadi anggap orang ni apa ni ahli sihir. Ahli sihir. Jadi hukum bunuh. Setengah tu lari apa semua. Jadi sebab itulah sains di barat ni menolak agama. Lahir aliran sendiri dia panggil scientism. Aliran sains yang menolak agama kerana pengalaman dia dengan gereja tu teruk. Zaman Inquisition. Lepas tu barulah mari zaman Renaissance mari. Mari zaman Renaissance, perkembangan ilmu berlaku di barat dan lepas tu barulah berlaku revolusi industri. Orang buat kereta, buat gotu, buat goni. Sepuluh ni kita panggil revolusi 4.0 kan. 4.0 zaman ni 4.0. Revolusi di segi sains dan teknologi. Tapi sayangnya sains teknologi barat ni dia tinggal agama. Tak ada, kosong. Sebab tu dia buat benda-benda yang merosotkan. Contohnya lah ni, benda ni yang boleh disalahguna AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ni tak kena air boleh bunuh. Kalau boleh kepada orang yang tidak berimeh. Orang boleh buat, tiru kita sebagai contoh, buat sekolah kita, buat Android. Buat Android, rupa kita, suara kita, dia masuk dalam tu. Macam-macam lah dia boleh buat. Kalau boleh kepada orang yang tak juru. Sebab tu sains dan teknologi ni ibarat pisah tangan. Kita boleh buat guna untuk siar bawang, iri sayur, siar daging, buat emas. Tapi pisah ni juga boleh buat bunuh. Tok laki bunuh bini, bini bunuh tok laki. Dengan pisah tulur. Jadi ilmu sains dan teknologi ni umpama pisah tangan. Kalau boleh kau orang berimeh, dia jadi somel. Boleh kau orang tak berimeh, tubik benda pelik. Sebab tu kalau kita baca dalam tulisan ulama, dia kata kalau sains teknologi duduk tangan orang Islam tak akan buat bom nuklear. Orang Islam tak akan buat bom atom. Sebab semua benda ni memusnahkan. Memusnah. Kita tengok bom atom bila tohuk di Hiroshima dengan Nagasaki, berapa ribu orang mati. Orang sakit berapa generasi. Jadi cacat, jadi gapo. Bayi dalam kandungan, gapo. Kesal dia besar. Salah guna. Kalau Islam dia tak guna tu. Dia tak guna. Sebab tu dalam Islam kalau pergi kita tak boleh gibung tempat civilian, tempat orang awam. Kita kena betul-betul cari target tentera. Hak tu yang boleh bom. Tapi lah ni orang tengok. Bom tempat orang awam, bom tempat perumahan, hospital. Ni semua ni bukan orang yang terlibat dalam perang. Islam ni dia ada prinsip dalam perang. Pun Nabi pesan ke sahabat mula, perang ni boleh bunuh sama-sama tentera je. Orang tua, orang puai, orang sakit, kanak-kanak tak boleh bunuh. Kecuali kalau dia jadi askar, dia tembak mu. Kalau tidak, tak boleh kosik. Pokok kayu tak boleh tebang kosik-kosik. Dalam Islam. Tak boleh bakar kebun, tak boleh bakar ladang. Nak tebang pokok kayu tak boleh. Nak putus rumah, tak kayu tak boleh. Jaga sampai perekat tu. Perang dalam Islam ni. Dan prinsip ni lah. Terpakai sampai hari ni kalau kita tunggu agama. Sebab tu tak boleh bong kosik, tak boleh musnah ke tempat-tempat yang tidak patut. Sasarannya mestilah military target saja. Sasaran tentera. Tapi hari ni kita tengok macam-macam lah berlaku. Lepas tu rogo, kalau lepas benar enggak, rogo orang tino. Bunuh. Macam-macam orang buat. Pasal tak ada agama. Tak ada agama tu. Baik, balik pada cerita kita ni. Jadi Quran ni buat mari suatu benda yang istimewa. Yang memang kalau kita amal Islam ni comel. Sejarah telah menunjuk. Dulu orang bersoal kan. Nak buat kan Islam. Sebab orang tika komunis. Komunis dengan sosialis ni teori yang hebat tapi tak pernah berjaya. Tak pernah berjaya. Rusia tu hidup dengan komunisme. Hidup dengan sosialisme. Cina lama mana? Amal komunis. Korea Utara amal komunis. Tapi tak berjaya. Dia kata kalau amal komunis ni, amal ideologi sosialis, ambil. Semua orang akan dapat sama rata, sama rasa. Itu anggap dia. Tapi lama mana di Rusia? Kerajaan Rusia masa tu, mereka dengan sosialisme, dengan komunisme, akhirnya mari Gorbachev, istihad, socialism has failed. Itu tu bila seorang khabar, berita besar dunia. Khomeini pada waktu tu tulis surat resmi kepada Gorbachev, suruh tinggal komunisme, tinggal sosialisme, ambillah dasar Islam. Dan dia tengok sendiri. Akhirnya dia tolak. Lah ni Rusia ni bebas. Tak ada komunis dah, tak ada sosialis. Pasal dia tahu tak boleh nak pergi. Cina lagi juga, tinggal Cina tinggal dah.
ambil liberal. Ideologi liberal lah ni. Hampir seluruh dunia ni orang guna ideologi liberal. Tak pakai ada sosialis, tak pakai ada komunis. Sebab gagal. Tidak terbukti. Sebab kalau kecek kita ni kena laksana sosialis, tak boleh. Tak ada negara dalam dunia ni mencapai keadilan, keamanan dengan sosialisme, dengan komunisme. Kapitalisme ni jelas dah. Sebab ni orang kaya yang boleh pedohnya. Orang sesat tak boleh gabak. Nama lagi kapitalisme. Kapitalisme ni apa ni? Faham untuk kaum pemuda. Capital. Capital ni modal. Kalau nego ni ada kapital. Modal kita lah. Jadi orang yang boleh piti ni orang ada piti. Cuba kita buka go ni, siapa dia boleh ambil? Orang ada piti ya, buka sehar kau tu. Kita sesok kapur nak beli sehar mana? Rokok berbutai dengan bini. Sebagai contohnya, nak beli sehar lah ke mana? Buka go tu tak boleh buat. Orang ada piti yang boleh untung. Sebab tu dia panggil kapitalisme. Kapitalisme ni menyebabkan jurang antara miskin dengan kaya ni keluar. Amerika juara kapitalisme dunia, orang tak ada rumah. Berapa ribu dia mereka. Rumah tak ada. Dia panggil homeless people. Duduk di bandar New York. Rumah tak ada. Kita Malaysia ni tak darat-darat. Ada kampus tinggi. Dia pun tak ada rumah. Tidur malam stesen kereta api, stesen bah. Tu yang tidur. Bawah selimut dengan kotak. Sebab tengok dalam filem pun ada. Orang tunjuk kan. Duduk belakang-belakang tepi tu sapuh ke apa. Duduk kamar. Ni setinggi. Negara mereka ni kaya-kaya. Tapi dia tak boleh selesai masalah kemiskinan rakyat. Tak boleh selesai. Tak boleh buat. Siapa hari ni? Berapa ribu? Homeless people dia panggil. Menyusuh. Dalam istilah kita gelandangan. Kita ni ambil bahasa Indonesia, kita kata gelandangan. Inilah masalah dia. Tapi dalam Islam ni, terbukti. Islam ni boleh selesai dengan apa? Antaranya zakat. Bukan kalau tak ada orang sesak. Kalau tak ada orang sesak langsung, tak boleh juga. Kalau tak ada orang susah ke apa, siapa nak jadi tukang sapu? Siapa nak jadi buruh? Kalau semua kayu-kayu ada kereta belakang, siapa nak jadi pomeng? Tuhan buat tu betul dah. Sebab kalau semua senil belakang, kita pakai kereta sedap belakang. Pakai kalau rusak, siapa nak beki? Tak kira pakai baju kuk nak pergi beki kereta. Tu contohnya gitu. Jadi Tuhan atur tu betul dah. Kena ada orang yang ngaji tak apa dulu tu sebab dia jadi buruhnya, kutik siapa? Seduk najis ke apa semua. Kita tu pergi universiti tak kena pergi ikut siapa. Contohnya lah itu. Tapi keadilan, keperluan itu dijamin. Kalau kita amal sistem Islam, keperluan asas hidup ni dijamin. Walaupun dia tidak kaya, tapi keperluan melalui zakat. Zakat tadilah hak nombor satu sekali. Lepas tu sedekah. Ini ajaran Islam. Sebab tu zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Pada waktu tu tak ada orang boleh terima zakat di Baghdad, di pusat pemerintahan dia. Orang tak boleh. Sebab bila orang kaya ni nak keluar zakat, orang ni kata, "Hamba cukup dah. Keperluan hamba cukup dah. Hamba tak si terima." Dia orang ni pun kata, "Hamba cukup dah." Sebab keadilan kerajaan. Akhirnya orang kaya ni terpaksa tubik daripada bandar. Naik unta pergi siapa? 50 batu ke apa, pergi cari orang nak terima zakat. Itu nak ayat. Antaranya keadilan yang kedua, orang pun juru. Dia ada dah cukup piti, dia tak siap ambil dah ikut yang lain. Dia kata, kita ni hak ada tak kena. Waktu tahu kasih tu kat hak pakai Pajero, hak pakai Camry daftar kasih. Tanya tu okey bagi gak mari dengan kereta sedap tu okey, tak ada kereta janguk pun dia. Ni masalah kita ni. Perangai tu satu hal. Perangai kita perut tak cuci orang kata. Tapi orang Islam dulu pertama keadilan kerajaan, yang kedua orang itu sendiri. Dia tak siap ambil hak orang. Sebab kita tengok dalam cerita Turki kan, cerita Turki ni dia berlaku zaman Osmaniyah. Zaman Osmaniyah orang-orang ada pitih, dia tahu ramai orang susah. Dia pergi beli roti, dia beli dua lalu. So untuk dia, so lagi boleh baku. Baku tu disakut di kedai. Untuk orang miskin, hak tak ada pitih nak beli. Orang ni pergi beli dua. So untuk keluarga dia, so dia boleh baku, dia balik. Jadi orang susahnya akan mari ambil. Mari ambil untuk makan keluarga dia. Berjalan zaman Osmaniyah dulu. Kita lah ni buat gapo ni gobok gapo tu, nyorang mari api, mujum mari tak ambil. Tu perangai kita. Orang buat nak so ramai-ramai boleh rasa. Mu ambil sekadar kepelat, dia mari habis. Mujumnya tak usum mari, kata tidak berambat.
Ni perangai kita, masalah kita ni. Patut mari ambil setakat kita nuk, minggu depan mari pula. Ni dok, hak mana ada ikuti habis. Jadi orang lain mari kelipah duk tengok mari. Ni satu hal pula orang kita, perangai. Jenis orang miskin yang komu. Orang kaya yang kedekut, saya molek. Ada orang kaya kedekut. Hak tolong ada bui tu, hak kaya tak bui. Pakap pun hak miskin, hak tomok. Oh, sedang molek. Sedang molek. Hak tutung masjid tak lekat sama. Ambo pergi mula masa di Kuala Lumpur cerita belebeh sikit. Di masjid masjid dia panggil Masjid Protong. Sebab situ pekerja Protong saja, dekatnya kilang Highcom. Masjid tu besar. Pergi sekali tu nak ikut kuliah. Naik tangga tu ada peti besi. Lebih kurang besar ni. Besar ni meja ni. Duk di tiang ikat dengan rata. Rata pula sayur jari kita. Bengik tu di tiang. Kejut kita naik guano timeh. Gini mula peti tu berat meja ni pun tak mudah dah. Ni peti besar ni ikat dengan rata lagi. Tiang pula besar ni lebih kurang. Kamu tanya timeh guano paruk ni mau ikat. Dia kata hak nak hayat 3 dari peti. Mana nombor 1, nombor 2 usung habis. Dengan peti-peti hak ni yang 3 berkah habis tu. Allah nak royak penat manusia ni. Bagi masjid punya agama sebab tu orang lain ni bahasa jahat. Jahat tak ada tahu. Orang dulu jahat pun bagi masjid tak kosek. Dia tak kosek bagi masjid ni. Kan dulu dia ada patai, bagi masjid dia tak ambil. Tak koci tak apa ke apa. Lepas tu kambing orang tak curi zaman dulu. Sebab kambing ni majar. Orang dah ni masjid jakat. Mujur tu email dia tak usung. Kalau tu email tu orang tawar. Tulis besi. Dia rasanya usung kata email dia jual kailu. Orang dah ni. Pak kambingnya curi kambing. Buah tamutut tengah pakai topi keledar. Buspek hijau. Bengong kambing tu. Naik motosikal. Nak tebek. Siapa tak tubik tebek. Dah pelik dia cakur gitu. Dia tengok hijau belakang sekali. Rupuk dah hijau. Nampak pakai orang pun hijau. Noyak penat zaman kita ni zaman Indonesia kan dalam buku keluarga gerilya tu dia kata zaman edan. Zaman edan ni zaman gila. Zaman edan. Istilah Indonesia. Noyak pasal tak ada agama. Tak ada agama langsung dalam hidup ni. Orang dulu jahat pun dia ada tara. Tara tu agama lah ajarnya. Sebab tu tok-tok pondok orang tak kosek. Orang dulu pergi susu anak dara harta ke apa pondok. Kalau tak pondok tu orang tak pergi dah. Tu orang dulu dia tahu tara. Boleh kalau repuh pergi. Tapi dia tak pergi pasal penghormatan dia ada kepada tok guru pondok. Tok guru pondok yang dulu pun bukan calon-calon. Bagi bisa tu pondok ni apa sebut mula cerita tuk Pulau Condong di Somak tu. Penuh 1 tahun orang dia tahu tino somi, sohu di Kelantan sebut nama dia ni orang kenal belaka. Jadi keluarga dia bimbang tak orang nak ambil, dia tinggal di pondok Pulau Condong. Di kampung surat. Mari hok kedai ben nak mari ambil. Kedai ben hok ni tak bolah mari mana tapi pegawai pacu lah. Mari nak ambil juga. Haji Somad kata tak boleh. Sebab dia ni amanah. Keluarga dia tu suruh hamba jaga. Nak pergi tak boleh. Anak juga kedai bel dia. Dia kata kalau nak juga kena litah hamba dulu. Kena lawi hamba dulu. Makna lakuh hamba dulu lah. Lalu Tok Pulau Condong ni tepuk. Puk atas tanah. Tung lopak naik. Pergi pucuknya. Pucuknya. Daripada tanah ni dia lopak. Dia pergi pucuknya tu. Turun tanah. Kawin tu pakai kursi belakang selalu. Tak payah bela. Dia apa pucuknya lopak ni. Tu noyak antara kehebatan di Somak Pulau Condong. Dia belajar silat tu di Mekah. Tok guru dulu ngajar silat Mekah. Tok guru dia pun tok deka juga. Haji Somak tu. Dia lopak tu. Dia stup gitu. Lepasnya tu dia turun. Kawan dia tengok. Pakai tak kecek banyak. Kursi belakang balik. Tu bisa tak bisa. Orang dulu bukan bercalai-calai. Di Sungai Cincin, Gombok. Dulu ada pondok. Tok Guru Sohu juga. Jadi satu sore itu orang kedai bel. Kedai dia ni apa? Gagah, ilmu gagah. Kereta giling dia boleh hakak. Bisa tak bisa dia hakak kereta giling. Jangan main ni. Hebat. Jadi dia dengar Tok Guru ni bisa.
Orang kata Tok Guru ni alim khamak. Dia nak teh. Dia pergi semua Tok Guru ni. Nak pergi nak sudi. Pergi tu lepas asal. Buah Tok Guru ni tahu dah niat dia tak kata apa. Buah kali. Dia molek ngorek. Dia Tok Guru kata kita main ngorek dulu lah. Sebelum nak balik, nak minum, nak makan-makan tu. Pergilah sungai. Masa tu sungai cincin, gombok. Nak pergi jalan, nak pergi jual air tu. Pergi duduk situ. Ambil semaya. Tok Guru ni pecah sekebar dia ke apa. Tok atas batu. Ambil wuduk ke apa siap. Sudah ambil wuduk balik naik. Sekebar tu duduk atas batu. Dia tak ambil. Dia sengeling ke ataupun dia tak keringat ke. Balik-balik sampai di rumah. Mungkin jalan kaki nak nyapa di rumah. Sampai di rumah. Kamu tinggal sekebar. Dia kata atas batu. Dia pandai kau hok deben ni. Boleh tolong dia ambil. Dia kata. Sekebar mu. Kawan ni tak apa pergi. Nyoh tolong pergi. Pergi tak nyari. Lama. Ngorek. Kau banyak. Tok Guru dia suruh belik dia turun pergi. Turun pergi apa? Peluh kejap kawan tu. Peluh. Nak akak sekebar tak boleh. Hebat-hebat dia boleh akak kereta giling. Tak boleh akak sekebar. Sekebar dah atas batu. Kat sekebar dia berat mana? Tak boleh akak. Tak boleh akak. Siapa peluh pelah. Apa tu kata? Tak boleh nak akak. Kita berat pelik. Dia kata sekebar Tok Guru. Tok Guru pergi. Baik. Bak ambil. Belik di depan tu. Lepas tu balik saja. tak berani sudi ni. Sekebar Tok Guru pun tak boleh akak. Kereta giling boleh akak. Anak orang dulu ni tidak jadah. Tidak kosong. Ini antara sebab orang-orang kedai ni hormat ni antaranya. Tapi selain pada tu tara tu lah dia tahu ni orang ahli. Orang ahli tak boleh kosek. Ada penghormatan. Jadi orang dulu tolong orang dulu ni ada tara. Orang lah ni tak cara. Selalu tok peti dia ngomong gitu. Dia tak reti nak hormat. Tak reti nak hormat. Tok peti tok ahli dia nak komen dia komen bodoh gitu. Dia tak tahu apa. Jadi dia tu semaya pun tak tahu. Dia semaya kodok pun tak tahu. Ini masalah kita hari ni lah. Masalah. Jauh kita gitu Jauh kita gitu. Ayat kita ni. Kemudian Tuhan sebut lagi. Lepas tu seterusnya ayat sikit lagi. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Dan berapa banyak kami telah pecah belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan kami telah menjadikan sesudah mereka kaum yang lain sebagai gantinya. Setelah itu Allah Ta'ala, lepas dia royakkan Nabi ni, Tuhan sambung lagi ayat ni, iaitu Allah Ta'ala menerangkan tentang penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan pada masa yang lalu disebabkan kezaliman mereka, yakni disebabkan kekufuran dan maksiat yang mereka lakukan. Jadi kaum-kaum yang menetai Nabi, menetai agama ni Tuhan beracu so kerana kezaliman. Ni istilah zalim dalam Quran ni, dalam Islam ni bukan setakat ambil harta orang. Bukan setakat kita kena kat orang. Zalim ni antaranya bila kita tolak agama. Kita kufur dengan ajaran agama, maka kita sebenarnya melakukan kezaliman. Wal kafiruna humuz zalimun. Dalam satu ayat tu Tuhan kata orang-orang kafir ni mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi istilah zalim ni luah dalam Islam. Khaja'ah boleh jadi zalim. Apa ni ketua boleh jadi zalim. Pemimpin boleh jadi zalim. Ni semua ni boleh jadi kalau tak kena raya. Tak kena raya. Baik. Seterusnya Tuhan kata falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Dan maka tatkala mereka merasai akan kedatangan azab kami, mereka dengan serta-merta lari keluar dari negeri itu. Ada hak cuba lari. Bila dia dengar apa ni bala nak mari, diberi amaran oleh nabi-nabi dengan rasul, cuba nak lari. Lalu Tuhan kata la tarkudu warji'u ila ma utriftum fi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari. Dan sebaliknya kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu. Dan ke tempat-tempat tinggal kamu supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku. Jadi ada dalam umat-umat terdahulu ni cuba lari. Tapi diperingatkan lari apa? Dah menelai sangat. Tu bahasa kita kan. Lari apa? Dah menelai. Selama ni duduk lawan Nabi. Lawan Rasul. Bila Tuhan nak turun azab, takut juga. Reti takut. Patut lawan lagi lah. Dah menelai kan? Tu bahasa kalau kita nak ambil bahasa darat. La tarkudu arji'u ila. Lepas tu Tuhan kata, yaqalu ya wailana inna kunna zalimin.
Akhirnya mereka, iaitu kafir tadi berkata, aduhai celakanya kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Akhir dia mengaku, dia ni buat salah, langgar perintah Tuhan dan lawan Nabi dengan Rasul. Sebab tu takut sangat dengan azab Tuhan. Memang orang-orang jahat ni lagu tu lah bila sampai saat akhir kau cerita Firaun kan. Bila dia lemah kat masa tu baru nak berimeh. Bila tak lagi dia tengok tentera dia tergelar raib. Mati habis ribu-ribu mari nak serang Nabi ni. Orang Bani Israel tergelar raib dalam laut. Laut hok asalnya kerah boleh jalan, akhirnya jadi cair semula. Bani Israel lepas naik habis, pok dia habis tergelar. Jadi masa itulah dia mengaku. Dia mengaku berimeh sebab tak lagi dah tu. Kadang kita baca dulu cerita dia. Lalu Tuhan kata, "Lah ni baru mengkabar ni. Bila mu nak mati baru mengkabar." Sebab kita ni bila kita ambil cerita-cerita ni, kita kena beringatlah bila kita buat silap ke apa ni, jangan wisapa nyawa duduk di lekung. Sebab dalam hadis Nabi sebut 2 waktu yang Tuhan tak terima taubat. 2 waktu yang Tuhan tak terima taubat kita ni. Pertama ialah apa ni? Bila berlaku kiamat. Berlaku kiamat tu taubat pun tak jadi apa. Tapi waktu tak tahu bila lah. Dia adaknya tak ada dengan kita. Tapi so lagi ialah apa ni? Bila nyawa duduk di lekung. Tuhan akan terima taubat ni selagi nyawa tidak duduk di lekung. Ni nak mati lolo dah. Barulah Allah. Bui berhabis lah. Piti aku ada ke masjid. Biar siap menara tu. Macam tu. Masa orang minta derma tak sibui. Sama aku tak sibui. Aku duduk sini dah. Doktor kata tak ada dia ni. Maka duk ajar ngucap masa tu baru tubik. Tak jadi kerja. Tapi ambil lah piti dia tu kali bui. Tapi nak tak jadi kerja. Dah bagi dia tu tak ada apa. Tapi kalau ayat kita sungai ambil. Rugi lek kita kata ambil. Jadi itu nak ayat. Jadi dalam hadis Nabi kata malam yugharghir. Dalam hadis itu selagi tidak nyawa tidak berada di halqum. Masa tu dia duduk di lekung tak usah taubat lah, tak terima. Jadi sebab itulah kita ni diminta setiap masa beristighfar dan bertobat kepada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan terima. Tuhan tak terima tak ada arah, tapi jangan tak istighfar. Sebab kalau kata ulama, kalau kita tak minta ampun dengan Tuhan, tak bertobat, agah kita. Buat salah tapi buat betul gitu. Buat salah. Buat betul tu agahlah kita. Maka sebab tu setiap masa istighfarlah. Kuat-kuatnya lepas maya 3 kali. 4 kali boleh ikut Nabi. Nabi ni 70 kali sehari. Tak kurang daripada 70 kali sehari. Nabi beristighfar. Setara Nabi pun yang tak ada dosa, yang Tuhan jamin masuk syurga, beristighfar 70 kali sehari. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, aku ni kalau aku tak baca istighfar ni, la yughanu ala qalbi. Hati aku ni, hamba tak boleh terjemah pakai ini, la yughanu, tak jumpa makna. Maknanya kalau kita kat serabut, tidak tenang. La yughanu ala qalbi, jadi gelisah hati kita. Kalau aku ni tidak beristighfar. Jadi Nabi ni dia amal 70 kali sehari. Rabbi ni masyhurnya ialah hadis itu, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu istighfar Nabi. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini ada dalam riwayat hadis. Ini Nabi tak baca astagfirullah macam kita, dia baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini 70 kali Nabi amal. Fa astagfirullah tak lepas mayat 3 kali itu biasalah. Tapi ni antara orang Nabi ajar. Jadi sebab itulah kita ni biar jadi lekat. Sehari-hari ni ada istighfar kita, sekadar yang kita dek, supaya jangan tunggu kita ni nyawa duduk di lekung. Masa itulah baru nak minta apa, nak berapa. Jadi tak boleh. Apa pun Tuhan tak boleh. So orang lain. Atas dunia belum tu boleh minta apa balik. Ni apa ni kau tak boleh. Kau tak boleh. Itu penting untuk kita ingat. Kemudian seterusnya kita pergi sikit lagi sebelum kita berhenti. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Ayat tu fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasida khamidin. Maka demikianlah seterusnya jeritan dan keluhan mereka sehingga kami jadikan mereka hancur lebur dan senyap sepi. Jadi duk tepik lagu tu, kita buat salah, minta apa lah apa semua. Akhirnya pakai hilang dengan begitu, musnah habis semua. Jangan jadi sebuah cerita ibu mertuaku teriak kubur. Ada cerita ibu mertua aku tu, bila terdedah penipuan dia, tunjuk ke
kasih selamat silap kubur orang lain, kata-kata ni kubur isteri saya pak. Oh bertepik lah dia. Tepik mak mertua. Dia cerita ibu mertua aku tu sedap juga pengajaran. Cerita P.Ramlee ni banyak pengajaran. Halus dalam pengajaran dia tu. Ada mesej jadi nak sapa dalam cerita. Dalam cerita lah ni kadang-kadang ambo tak tengok cerita lah ni serabu. Tak tahu gapo dia nak oyak. Cerita zaman dulu ni cerita P.Ramlee, pas lah ni kalau ada kita tengok lagi. Pasal apa ni nak oyak kan ada benda yang kita boleh nampak dalam cerita tu. Bukan saja-saja dok. Suka dia pun, nakal dia pun munasabah. Kadang-kadang nakal dah ni nakal orang kata macam buat-buat. Tidak betul. Banyak masalah tu kita komen mula bab filem ni. Boleh komen bab filem. Sebab saya biasa saya ikut waktu saya jual air tu saya baca tentang filem-filem tentang seni ni pasal nak kecek dengan budak-budak. Anak-anak murid kita ni budak-budak kan. Baru lepas SPM ke apa. Jadi kita kena tahu perkembangan seni, perkembangan lagu, filem supaya kita boleh kecek dengan dia. Dia tidak rasa jauh dengan kita. Sebab tu maksud saya baca apa ni review. Jadi ada preview filem. Filem ni lagu mana, filem ni orang komen lagu mana. Jadi kita kena tahu juga. Kena tahu juga benda tu supaya kena orang kata tidak beku. Tidak beku. Kat law ni kau banyak orang ngaji agama ni kena tahu banyak perkara. Law ni kau banyak istilah macam tadi AI lah. Oh bergapo ni. Pening kalau kita tak tahu, kita tak boleh faham. Gapo dia bagi tu. Bila kita tak boleh faham, kita tak boleh kata gapo nak komen, tak boleh. Jadi kena tahulah sikit sebanyak. Sikit sebanyak tu kena tahu supaya kita boleh apa ni ada pandangan yang tepat dalam tu. Sebab kadang-kadang orang mungkin tanya. Budak-budak muda kata orang-orang luar ni modern, kita tanya. Ni AI tak tahu jadi ustaz apa. AI bukan apa Anwar Ibrahim tu ya. Dia dah duk payah. Tanya gapo AI Anwar Ibrahim lah. Lek apa ni kalau duk kecek putih muka payah. Artificial intelligence ni mungkin payah kita nak sebut ngapa 2-3 hari boleh tentu lagi kena makhraj. Tapi nak ayatnya pentingnya tahu perkembangan semasa. Itulah lebih kurang pada dia macam tajuk yang lain. Tajuk lain yang ayatnya belah tu yang cerita tentang kejadian langit dan kejadian bumi. Jadi tajuk lain insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Kita berhenti setakat ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish shaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.